kerajaan, khususnya kerajaan Madani ini ialah untuk memperkasakan lagi STEM. Tetapi mungkin tidak ramai lagi yang mengetahui mengenai Agensi Nuklear Malaysia, di mana Agensi Nuklear Malaysia ini juga menawarkan peluang pekerjaan, dan selain daripada menawarkan peluang pekerjaan, ada banyak lagi sebenarnya perkhidmatan di bawah Agensi Nuklear Malaysia. Oleh itu, hari ini kita nak bersama dengan Dr. Rasif Mohamad Zain, Pengarah Bahagian Pengkomersialan Teknologi Agensi Nuklear Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, Puan. Ya, seperti mana saya katakan tadi, mungkin masih ramai yang tak kenal dan tak cinta lagi dengan Agensi Nuklear Malaysia ini. Mungkin mereka ada di kotak peminda mereka tu, dia ada satu persepsi mengenai nuklear agensi ini kan. Okey. Padahal mereka tak tahu sebenarnya di bawah agensi ini ada pelbagai program yang ditawarkan. Mungkin untuk mukadimahnya kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan agensi. Okey, Agensi Nuklear Malaysia ni kalau dilihat pertubuhannya pada tahun 1972. Lama dah tu. Maksudnya dah lebih 51 tahun. Okey. Dia bentukkan nama. Bermula dikenali sebagai Pusat Penyelidikan dan Aplikasi Tenaga Nuklear, KRAIN. Seterusnya ditukarkan kepada Pusat Penyelidikan Atom Tun Dr. Ismail Puspati pada Ogos 1973. 10 tahun kemudian, pada tahun 1994 ditukar nama kepada sebelum tu Unit Tenaga Nuklear. Unit Tenaga Nuklear ni di bawah Jabatan Perdana Menteri. Daripada MOSTE kepada Jabatan Perdana Menteri. Okey. Seterusnya ditukar balik kepada MOSTE pada tahun sekitar 1990. Ditukarkan nama pula kepada Institut Penyelidikan Teknologi Nuklear, MIN. Okey. Dan akhir sekali pada tahun 2005 ditukar kepada Agensi Nuklear Malaysia. Nuklear Malaysia. Okey. Jadi di Agensi Nuklear Malaysia kita menjalankan penyelidikan R&D berkaitan dengan teknologi nuklear dan teknologi yang berkaitan. Okey. Jadi produk-produk R&D yang kita jalankan, kita akan pastikan daripada makmal sampai kepada rakyat, sampai kepada masyarakat. Jadi salah satu tujuan agensi kita datang kemari untuk memperkenalkan apakah perkhidmatan-perkhidmatan yang kita laksanakan dan membantu pihak industri dalam menjalankan aktiviti-aktiviti. Di agensi nuklear kita ada lebih kurang 21 pusat khidmat. Okey. Satu pusat khidmat yang banyak yang menjalankan pelbagai aktiviti dalam menjalankan analisis bahan dan membuat perkhidmatan. Kita membuat latihan. Okey. Itu adalah perkhidmatan kita laksanakan. Contoh yang kita katakan, kalau sebelum ni, untuk tentu ukur umur sesuatu objek, heritage, kita terpaksa hantar ke luar negara. Okey. Dan mengambilkan kos yang mahal. Hasil R&D, kita bangunkan penyelidik di Nuklear Malaysia, menggunakan teknik carbon dating, kita boleh buat servis di sini. Okey. Jadi mana-mana orang kata apa, usahawan, dia ada jumpa barang, dia nak test berapa umur. Ya. Okey. Faham. Okey, seperti mana Tuan katakan tadi, pengkomersialan itu memang satu kata kunci yang sangat baik sebenarnya. Sebab apa? Kalau idea dan produk ataupun perkhidmatan itu baik tetapi tidak diketahui ataupun tidak dipasarkan di luar sana, juga tidak sampai objektifnya. Kalau kita melihat di hadapan ini, di atas meja ni, ini di antara produk yang dikeluarkan oleh agensi. Mungkin Tuan boleh terangkan. Okey. Salah satu saya cakap lah, yang paling orang kata hangat di pasaran sekarang ni. Yang mana? Okey, yang kita bantu kepada petani. Ini adalah beras lah, tapi kita ini beras? Beras. Beras nuklear, tapi yang ini adalah benih padi IS-21. Okey, benih padi IS-21 ni kita menjalankan menggunakan teknologi nuklear dalam penghasilan varieti baru. Kita mutantkan dia. Tapi dia tidak ada implikasi kepada struktur makanan, rasa dan sebagainya. Tapi dia menyebabkan benih padi tersebut tahan kepada kemarau, tahan kepada toleran, boleh hidup dalam keadaan climate change. Dan benih padi ni, kalau kita tengok ni, kita jadikan dia beras lah. Okay, so far alhamdulillah kita dah transfer this kind of technology ni kepada pengeluar-pengeluar benih di Malaysia. Kita dah menjalankan kerjasama dan alhamdulillah benih padi ni sampai kepada rakyat. Dan kita juga laksanakan CSR untuk mempromosikan benih padi ini
Alhamdulillah kita laksanakan salah satu contohnya, kita beri benih padi ini di Sungai Balang. Okey. Jadi petani di situ sebelum ni kalau kita tengok hasil dalam sekitar 1 ataupun 2 tan per hektar. Kita serahkan benda ni, kita terangkan bagaimana penggunaan bersama pakej. Dia ada pakej. Baja. Oh, dia sekali. Kita ada Vita Citosan kat sini. Kita bagi pakej tersebut. Alhamdulillah peningkatan hasil daripada 1 sampai ke 4 tan per hektar. Dan mereka begitu bersyukurlah bila kita pergi balik tanya. Alhamdulillah sebab boleh meningkatkan hasil. Kalau bayangkanlah 1 hektar mereka hanya dapat dalam kurungan 1,500. 4 kali ganda peningkatan kepada petani. Jadi kita turunkan teknologi ini bukan hanya sekadar di dalam makmal, bukan hanya duduk di syah makmal, tapi kepada rakyat. Mungkin ramai yang macam tidak menyedari kepentingan nuklear itu sendiri. Jadi inilah hasil, salah satu sebab dalam bidang teknologi nuklear ni di agensi nuklear kita laksanakan pelbagai bidang. Salah satunya adalah pertanian. Kita ada juga dalam bidang industri. Contoh industri kat sini produk. Inilah produk Nuras. Kalau kita ada produk untuk yang berkarat, bila menggunakan produk ni dia boleh kill. Contoh kalau bumbung kereta kita karat ke whatever benda yang berkarat, boleh menggunakan produk ni. Produk ni dibangunkan di agensi nuklear hasil R&D. Hasil R&D. Ya. Dan para penyelidiknya pastinya anak-anak tempatan kita. Betul. Okey. Bumi Putra ada anak-anak tempatan. Okey, itu yang paling penting sebenarnya. Apa di antara perkhidmatan yang disediakan oleh pihak agensi nuklear Malaysia. Seperti mana saya katakan tadi, betapa pentingnya sebenarnya pengkomersialan itu daripada dalam makmal kita perlu keluarkan, komersialkan di luar sana. Selain itu apa lagi kepentingan atau objektif yang tuan pegangkan ini? Okey, saya nak tunjuk ini sebelum ni. Kalau di Malaysia, kalau kita bekerja dengan sinaran, sebab kita manusia dicipta tidak boleh mengesan sinaran. Okey. Jadi kita perlukan suatu device, peralatan untuk mengesan berapakah bacaan dos di sekitar kita. Jadi kalau kita ada contoh di sini ada orang bawa bahan radioaktif ataupun X-ray, jadi dia boleh detect kalau kita tengok kat sini. Kita bangunkan di sini. Sebelum ni alat ini dikenali sebagai survey meter. Sebelum ni kita terpaksa beli daripada luar negara. Alhamdulillah kita boleh bangunkan sendiri teknologi ini untuk mengesan sinaran. Dan sekarang kita adakan kerjasama untuk menjual produk ni kepada industri-industri yang terlibat dalam bidang sinaran. Sebab benda ni keperluan. Betul. Ini satu keperluan. Siapa yang ada melibatkan bekerja dengan bahan sinaran, sama ada guna X-ray ataupun bahan radioaktif, mesti wajib kena ada survey meter. Sebelum ni kita terpaksa import daripada luar. Faham? Dan kita boleh jual pada harga yang murah. Itu yang penting. Itu penting. Teknologi dia teknologi yang tinggi tapi harganya murah. Berpatutan. Bolehlah. Kan? Tapi sejak bila sebenarnya agensi ini mula memberikan perkhidmatan sedemikian kepada kalau kita lihat pada tahun 1980, makmal yang kita bangunkan adalah makmal SSDL yang membuat tuntut ukuran bagi mana-mana pekerja sinaran, mereka memerlukan personal dosimeter untuk pastikan mereka selamat dengan tidak terlebih kepada dos bila bekerja. Jadi mereka akan memakai sama ada memakai OSL, memakai film bash ataupun peralatan dosimeter. Jadi makmal tersebut kita bangunkan bersama dengan kerjasama IEA. Daripada situ, dan kita tahu kita ada ramai pekerja sinaran di Malaysia, mereka menghantar personal dosimeter kepada agensi untuk buat tuntut ukuran. Berapa dos dia terima setiap bulan. Bermula pada situ, kita titik permulaan, kita menjalankan perkhidmatan kepada pihak industri. Dan pada tahun 1985, kita bangunkan satu teknologi dipanggil sinar gamma, logi sinar gamma di agensi nuklear untuk kita full irradiation. Mana-mana produk kita untuk ekspor ke luar negara, requirement mereka mesti disinarkan dengan menggunakan sinaran gamma untuk sterilization. Jadi kita bangunkan perkhidmatan tersebut. Dan alhamdulillah sekarang kita bekerjasama dengan syarikat dalam menjalankan aktiviti perkomersialan logi sinar gamma kita. Dengan
pertambahannya rancangan dalam agensi nuklear Malaysia untuk mengkomersialkan apa sahaja perkhidmatan dan juga bidang yang ada dalam agensi ini. Bagaimana sebenarnya program ataupun rangka pemasarannya? Okey, rangka pemasaran salah satunya adalah kita datang kepada Selamat Pagi Malaysia. Selamat Pagi Malaysia. Okey, kita akan pergi secara promosi bersasar. Kita akan buat libat urus bersama dengan PBT, Kedai Kajian Tempatan, untuk memperkenalkan produk-produk yang kita bangunkan di agensi nuklear untuk diguna pakai. Okay. Sebab mereka adalah jabatan teknikal. Dan seterusnya kita akan pergi mengenal pasti kita punya potential klien. Contoh kalau dalam bidang NDT yang kita bangunkan di agensi nuklear Malaysia, kita akan pergi kepada mana-mana vendor ataupun yang terlibat dengan oil and gas industry untuk perkenalkan servis-servis perkhidmatan yang kita ada. Oh, okey. Itulah salah satu yang kita akan buat. Dan insya-Allah pada tahun ini kita dah rancang ada 4 promosi bersasar kepada setiap zon yang kita kena pasti. Okey, jadi mungkin hari ini satu perkongsian yang sangat bermanfaat kerana apa, jika selama ini kita sangat skeptikal dengan perkataan nuklear itu sendiri, tapi kita tak tahu sebenarnya nuklear itu juga mampu untuk menghasilkan benih seperti ini, padi NMR 152. Seperti mana semalam Yang Berhormat Menteri ada menyatakan bahawa nak mensengkincankan kawasan pertanian padi kan. Okey, untuk penonton Selamat Pagi Malaysia, mungkin Tuan boleh sekali lagi wawarkan kepada mereka apa di antara hala tuju agensi nuklear Malaysia selepas ini? Okey, kalau kita lihat kepada hala tuju nuklear Malaysia, kita akan menjalankan aktiviti R&D, especially kepada nuklear teknologi untuk kesejahteraan kepada rakyat dan boleh menjana pendapatan. Dan kalau kita lihat teknologi-teknologi kita bangunkan adalah untuk memastikan benda itu adalah seiring dengan negara-negara maju. Okey, contoh teknologi yang kita bangunkan sekarang ini berkaitan dengan bidang perubatan dalam penghasilan radioisotop untuk pesakit kanser. Alhamdulillah sekarang ini kita dah berjaya bangunkan samarium 153 untuk palliative treatment. Untuk apa? Palliative treatment. Okey. Mana untuk stage 4 ke atas. Sebelum ni kalau kita tahu rawatan di hospital, mereka akan menggunakan ubatan sakit, contoh morfin. Yang kali ini kita bila guna samarium 153, bila diberi kepada pasien, insya-Allah mereka tidak akan rasa sakit. Dan kita juga bangunkan juga banyak-banyak produk, contoh dalam bidang industri. Kita membantu pihak-pihak oil and gas dalam mengesam kebocoran paip, dalam mengesan kecacatan mechanical proses. Semua itu adalah menggunakan nuclear method tanpa merosakkan struktur asal paip ataupun vessel ataupun kolom. Okay, kalau dalam bidang alam sekitar, kita melahirkan kepakaran dalam proses contoh saya katakan penyimpanan bahan radioaktif. Itulah salah satu kita punya fungsi. Okey. Jadi kepada mereka untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut, di mana Tuan? Okey, mereka boleh layari dari segi web kita www.nuclearmalaysia.gov.my ataupun boleh melayari dari segi kita punya Facebook. Kita ada Twitter, TikTok pun kita ada. Oh, wah. Instagram pun kita ada. Semua pun ada. Jadi semuanya di hujung jari anda. Tapi kita harapkan dengan perkongsian hari ini oleh Dr. Rasih Muhammad Zain, Pengarah Bahagian Perkomersialan Teknologi Agensi Nuklear Malaysia, dapat membuka mata, membuka minda rakyat Malaysia sebenarnya apakah peranan Agensi Nuklear Malaysia dan apakah di antara produk dan juga perkhidmatan ditawarkan oleh Agensi Nuklear Malaysia. Terima kasih banyak-banyak Doktor kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Jadi jangan lupa ada benih padi di sini. Sekali, satu set. Kita ada package. Satu set dengan bajanya sekali. Okey, kita nak bersama dengan rakan kita untuk melihat bagaimana sebenarnya ramalan kaji cuaca